Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sambung semula sesi PDPR kita pada hari ini, hari Isnin, yang mana hari Isnin ini telah dijadualkan dan telah digilirkan bagi subjek adab dan akhlak. Minggu lepas kita dah belajar Al-Quran kan untuk hari Isnin minggu lepas. Jadi hari Isnin minggu ini giliran bagi subjek adab dan akhlak. Okey, jadi semua boleh bawa keluar buku teks Adab dan Akhlak Islamiah tahun 4. Okey. Kalau dah bawa keluar, boleh buka surat berapa? Okey, yang terakhir itu kita belajar adab bergaul dengan jiran. Macam mana kita nak bergaul dengan jiran mengikut adab dan akhlak yang baik. Okey, baik. Jadi hari ini kita akan masuk adab menziarahi kematian dan juga kubur. Macam mana kita nak ziarah kematian dengan macam mana kita nak ziarah kematian dan juga kubur dengan adab yang baik. Okey, baik. Boleh buka muka surat 39. Okey, muka surat 39 ni dia hanya tajuk dengan objektif pembelajaran. Jadi kita teruskan kepada muka surat 40. Okay, kita masuk kepada muka surat 40. Okey. Kita baca sama-sama dan kita tunjuk sama-sama. Kena ikutlah, kena ikut bacaan ustaz, kena tunjuk sekali. Okey, baik. Kita tengok kepada pengertian jenazah. Apa itu jenazah? Apa maksud jenazah? Okey, baik. Yang pertama, jenazah ialah orang Islam yang meninggal dunia, sama ada lelaki, perempuan, kanak-kanak atau dewasa. Okey, jenazah tu apa? Jenazah itu adalah orang yang telah meninggal dunia, orang Islam. Orang Islam yang telah meninggal dunia. Sebab itulah kalau orang Islam, kita tak panggil mayat, kita panggil jenazah. Kita muliakan orang Islam. Jenazah Islam. Okey, baik. Okay, ini dekat sini ada ucapan takziah untuk si mati. Ucapan takziah ni maknanya ucapan yang bukan gembira, yang sedih. Ucapan takziah untuk si mati. Okey, baik. Macam mana kalau ada kematian ataupun kalau ada kematian, macam mana kita nak ucapkan? Kita perlu ucapkan inna lillah. Okey, sama-sama ikut. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Okay, kita ulang semula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okay, maksud dia apa? Maksudnya, sesungguhnya daripada Allah kami datang dan kepadanya jualah dikembalikan. Kepada Allah daripada Allah kita datang dan kepada Allah jugalah kita kembali. Okey. Tunggu surat 40. Kita tengok muka surat 41. Okey. Menziarahi orang sakit. Okay, sama-sama kita baca. Menziarah orang sakit. Okey. Ziarah orang sakit hukumnya sunat dan besar pahalanya. Menziarahi orang sakit adalah sunat. Dan kalau kita menziarahi orang sakit, pahalanya sangat besar. Sampaikan malaikat turun dan mendoakan keampunan kepada orang yang menziarahi orang yang sakit. Okey, baik. Kita teruskan. Ada sabda Rasulullah SAW. Maksudnya kalau sabda Rasulullah SAW, saya kata apa? Itu adalah hadis Nabi. Sabda ni maksudnya kata-kata Nabi. Kalau kata-kata Nabi, ia tergolong dalam hadis. Hadis. Okey, sama-sama kita baca. Al-ta'imu al-ja'i'u wa'udu. Okey, kita ulang semula perkataan yang ini. Wa'udu al-marida wa fukwa al-ati. Okey, kita ulang semula. Al-ta'imu al-ja'i'u wa'udu al-marida wa fukwa al-'ati. Okey, maksudnya berilah olehmu makan akan orang yang lapar dan ziarahilah orang-orang sakit dan bebaskanlah tawanan.
Dalam hadis ni dia bukan cerita pasal menziarahi orang sakit saja. Dia menziarahi orang yang dia menyatakan tentang perkara yang lain juga. Tetapi salah satunya adalah ziarah orang sakit. Ada 3 perkara. Bagi orang lapar makan, ziarah orang sakit dan juga bebaskan tawanan. Okey, baik. Kita teruskan. Okay, ayat yang kedua. Ini tadi ayat yang pertama kan. Itu sabda Rasulullah. Jadi kita masuk kepada ayat yang kedua. Okay. Orang yang menziarahi orang sakit, sebaiknya jangan duduk terlalu lama di sisi orang yang sakit. Sebab apa tak boleh duduk terlampau lama? Sebab kita nak bagi dia berehat. Kalau kita ada dekat situ, nanti orang sakit tu dia tak dapat nak berehat lah. Mesti dia nak sembang dengan kita. Jadi baik kita duduk sekejap saja, jangan terlampau lama, dan kita terus beredah. Kita biarkan dia berehat. Okay, baik. Seterusnya, orang yang ziarah boleh memberi nasihat kepada orang yang sakit supaya bersifat sabar dan redha atas qada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kalau kita ziarah orang sakit, kita boleh berikan kata-kata nasihat dan juga semangat. Dan nasihatlah supaya dia redha dengan sakit yang Allah bagi. Sebab sakit itu adalah ujian. Okey, baik. Tadi itu adalah menziarahi orang yang sakit. Okay, kali ini kita tengok pula adab menziarahi jenazah. Jenazah ni apa tadi? Jenazah adalah orang Islam yang sudah meninggal dunia. Okey, baik. Yang pertama, adab menziarahi jenazah. Yang pertama, mendoakan si mati. Mendoakan si mati. Okay, baik, yang kedua, solat jenazah berjemaah. Solat jenazah berjemaah. Kalau untuk tahun 4 ni belum lagi kan belajar. Okey, untuk solat jenazah kita akan belajar waktu tahun 5. Tapi kalau sekarang nak pergi solat jenazah tak apa. Tak ada masalah, ikut je lah ayah awak ke pergi solat jenazah. Kalau tak tahu tak apa, ikut saja macam mana dia orang sembahyang. Tapi solat jenazah ni dia tak ada rukuk, dia tak ada sujud ya. Sebab kita sembahyang kita solat dekat mayat, dekat jenazah, jadi tak ada sujud. Okay, baik. Yang ketiga, hendaklah memakai pakaian menutup aurat. Jangan pula pergi ziarah jenazah pakai seluar pendek, pakai skirt, tak manis lah. Perlu pakai pakaian yang menutup aurat, pakai tudung dan sebagainya. Okay, baik. Yang keempat, mengucap takziah kepada keluarga si mati. Mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Takziah tu apa? Tadi Ustaz kata takziah tu adalah ucapan yang sedih lah. Kita turut bersedih. Bukannya ucapan gembira. Kalau gembira tahniah. Kalau orang meninggal kita perlu sebut takziah. Ucapan yang sedih. Baik. Yang seterusnya, membanyakkan membaca Al-Quran dan mendoakan jenazah. Dengan membaca Al-Quran dan mendoakan dia, insya-Allah Allah akan meringankan sakit dia meninggal tadi. Meninggal ni sakit tau. Jadi insya-Allah dengan berkat kita membaca Al-Quran dan juga mendoakan jenazah, insya-Allah sakit itu akan diringankan. Baik, yang seterusnya, menyediakan makanan kepada keluarga yang ditimpa kematian. Ini Nabi dah suruh dah. Nabi dah suruh dah. Kalau sesiapa ada orang meninggal, ada keluarga dalam keluarga tu ada salah seorang meninggal, kita perlu datang dan berikan makanan kepada keluarga yang masih hidup. Jangan bagi makan pada jenazah pula. Jenazah tak boleh makan dah. Yang ni yang masih hidup. Yang terakhir, memberi pertolongan kepada keluarga si mati dalam pengurusan jenazah. Kita perlu tolong. Kalau katakan dia nak mandikan jenazah tu, okay, kita tolong mandikan jenazah. Kita tolong angkat. Kalau nak pergi tanam jenazah tu, kita tolong angkat. Perlu memudahkan kerja pengurusan jenazah. Okey, baik. Tadi muka surat 42, adab
menziarahi jenazah. Jadi kita tengok pula kubur orang Islam. Okey, kubur orang Islam. Definisi ni maksudnya pengertian kubur orang Islam. Apa itu kubur orang Islam? Okey, definisi kubur orang Islam. Ini eja definisi. Okey, macam mana eja definisi? Dal ya di, fa ya fi, nun ya ni, sin ya si. Definisi. Okey, jadi boleh tulis Rumi dia dekat atas dia tu, definisi. Definisi ni apa? Definisi ada sama maksud dia dengan pengertian ataupun maksud kubur orang Islam. Okey, baik. Sama-sama kita baca. Satu kawasan yang ditetapkan untuk menanam mayat orang Islam sahaja. Mim yata ni bukan mit bukan mit. Mim yata mayat. Boleh tulis dekat atas dia Rumi tu mayat. Satu kawasan yang ditetapkan untuk menanam mayat orang Islam sahaja. Apa itu kubur orang Islam? Kubur orang Islam adalah satu kawasan untuk kita menanam mayat orang Islam sahaja ataupun kita panggil jenazah. Lebih mulia jenazah. Okey, baik. Kita teruskan. Pada awal kedatangan Islam, Nabi melarang umat Islam menziarahi kubur kerana amalan masyarakat Arab jahiliyah yang suka meratapi mayat-mayat. Dulu waktu Rasulullah SAW menyebarkan Islam, mula-mula Nabi tak bagi ziarah kubur. Sebabnya apa? Sebab itu adalah amalan orang-orang kafir. Mula-mula dulu, awal-awal dulu. Jadi kita teruskan lagi. Mengoyak baju, menyalahkan qada dan qadar dan sebagainya. Lama kelamaan apabila iman mereka makin kuat, Nabi menggalakkan mereka menziarahi kubur kerana banyak iktibar dan kelebihan dapat diambil oleh orang Islam. Awal-awal dulu, masa awal-awal Nabi menyebarkan ajaran Islam, Nabi tak bagi pergi kubur. Sebab apa? Sebab pergi kubur itu dia sama dengan orang Arab jahiliyah lah. Sebab orang Arab jahiliyah dulu suka pergi kubur, kemudian dia meratap, dia menangis, dia koyak baju, dia macam tak redha lah dengan kematian saudara dia. Tapi lama kelamaan bila orang Islam ketika itu iman dia dah mantap, dah kuat, dah kukuh, jadi Nabi galakkan orang pergi kubur. Sebab apa? Sebab boleh mengingatkan kepada kematian. Okey, baik. Kita tengok sikit sabda Rasulullah. Sabda Rasulullah SAW. Okay, sama-sama ikut bacaan Ustaz. Nahaitukum an ziyarati al-quburi fazuruha. Okay. Kita tengok maksud dia. Saya sebelumnya melarang kamu menziarahi kubur. Justru sekarang ziarahilah kubur. Ini hadis menunjukkan bahawa sebelum ni Nabi larang kita tengok kubur. Dan lama kelamaan Nabi suruh kita menziarahi kubur. Bukan kita lah waktu zaman Nabi tu. Zaman Nabi, sahabat-sahabat Nabi lah. Kita tak ada lagi. Waktu tu Nabi melarang para sahabat menziarahi kubur. Tapi lama kelamaan Nabi menggalakkan untuk ziarah kubur. Okey, baik. Kita teruskan pada muka surat 44. Okey, adab menziarahi kubur. Okay, yang pertama, membaca Al-Fatihah, membaca surah-surah lain dan tahlil. Okay, yang kedua, memberi salam kepada ahli kubur. Salamnya ialah, macam mana salam untuk ahli kubur? Assalamualaikum ya ahlil kubur. Sebenarnya ya ahlil kubur tak apa, sama je lah. Ya ahlil kubur. Bila lalu je dekat kubur, bagi salam ni. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Okay, baik. Yang ketiga, tidak melangkah di atas kubur. Jangan melangkah kat kubur. Okay, yang keempat, tidak berbual-bual kosong.
Yang seterusnya, memakai pakaian yang menutup aurat. Jangan pakai seksi, jangan tak pakai tudung kalau datang kubur. Baik, yang seterusnya, tidak berlari-lari di kawasan perkuburan. Jangan main-main pula dekat kawasan perkuburan. Jangan pergi main kejar-kejar, jangan pergi main nyorok-nyorok, jangan. Kena sorok betul baru tahu. Baik, yang seterusnya, menjaga kebersihan persekitaran tanah perkuburan. Jangan pula pergi buang sampah dekat kawasan kubur. Hormati orang-orang yang telah meninggal dunia. Baik, yang terakhir, menyiram kubur dengan air bauan seperti air bunga. Ingat tak kalau awak pergi kan, mak awak selalu bawa air, bawa bunga. Itu tujuan dia adalah untuk mengharumkan kubur. Bukan untuk menyejukkan kubur tu, tidak. Ianya untuk untuk harum untuk kawasan kubur. Okey, baik. Kita teruskan lagi kepada kepentingan menziarahi jenazah. Okey, yang pertama, sebagai tanda ulang semula. Sebagai tanda penghormatan terakhir kepada jenazah. Yang kedua, dapat dapat mengekalkan dan mengeratkan persaudaraan dan silaturahim. Dan yang terakhir, untuk mengurus jenazah dan melakukan perkara-perkara wajib ke atasnya. Kalau tak ada siapa yang pergi melawat jenazah, siapa nak uruskan? Takkanlah ahli keluarga saja. Penat kalau nak uruskan seorang diri. Sebab susah nak kena angkat jenazah, nak kena mandikan jenazah, nak kena solatkan jenazah, kemudian nak angkat balik, nak angkat lagi pergi tanam. Jadi susah. Jadi kita perlulah ziarah dan memudahkan urusan jenazah. Kita teruskan kepada doa untuk si mati. Tadi kan dalam adab menziarahi jenazah ada mendoakan jenazah. Okey, jadi macam mana kita nak doakan pada jenazah? Okey, sama-sama boleh ikut bacaan ustaz. Okey, kita mulakan dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala ahli dayari minal mu'minina wal muslimina wa yarhamullahu al-mustaqdimina minkum wa minna wal mustakhirina wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Amin amin ya rabbal alamin. Maksudnya, selamat sejahtera untukmu wahai ahli kubur, orang-orang mukmin dan muslimin. Semoga Allah mengasihi orang yang terdahulu dan terkemudian dari kamu dan kami. Sesungguhnya kami juga dikehendaki Allah akan menyusul juga bersama kamu. Boleh bacakan doa ni, tapi ni panjang kan. Jadi awak boleh baca Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Itu pun dah memadai. Okey, baik, kita teruskan lagi kepada faedah beradab semasa mengiringi jenazah ke kubur. Okey, baik. Yang pertama, menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menimbulkan rasa insaf. Yang ketiga, yakin hidup dan mati di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapat ganjaran pahala. Dan yang terakhir, mengurangkan rasa sakit si mati. Okey, baik. Kita teruskan lagi kepada yang ni yang terakhir, akibat dan juga hikmah. Okey, baik. Yang pertama, akibat, nampak ke? Okey. Yang pertama, akibat tidak beradab ketika menziarahi kubur. Okay, yang pertama, kalau kita tidak mengamalkan adab yang betul ketika menziarahi kubur. Yang pertama, jatuh maruah. Jatuhlah maruah kita kalau kita tidak beradab. Sebab tak ada orang pun. Kalau tiba-tiba datang ke kubur, memang lari-lari. Tak ada.
Tak ada orang buat macam tu. Jadi, jatuhlah maruah kita. Malulah kita. Baik, yang kedua, mendapat dosa. Dan yang ketiga, bila dapat dosa, dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, sentiasa leka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah akibat kalau kita tidak beradab ketika menziarahi kubur. Dan yang terakhir kita tengok hikmah beradab menziarahi kubur. Yang pertama, mengeratkan silaturrahim. Yang kedua, dapat mengambil pengajaran. Yang ketiga, meringankan beban kesedihan. Yang keempat, menimbulkan rasa insaf. Yang kelima, bersimpati dengan keluarga. Dan yang keenam, mendorong melakukan ibadah. Dan yang terakhir, menguatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ini ada sikit pesanan. Ucaplah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi kita dah baca dah masa awal-awal belajar tadi. Maksudnya, sesungguhnya dari Allah kita datang dan kepadanya kita akan kembali. Okey, itu saja untuk hari ini. Jadi, kerja kamu kerja kamu adalah nyatakan. Okey, buat nota. Buat nota. Boleh bawa keluar buku tulis adab dan akhlak Islamiah tahun 4, buku tulis ya. Buku tulis. Kemudian buka muka surat yang terakhir sekali, macam biasa tulis hari. Okey, kemudian tulis tarikh. Hari ni hari apa? Hari Isnin. Tarikh berapa? Tulis tarikh. Kemudian ustaz nak kamu salin. Okey. Kamu boleh salin. Okey, yang pertama muka surat 42. Yang ini adab menziarahi jenazah. Okey, adab menziarahi jenazah sampai habis. Okey. Kemudian adab menziarahi kubur. Sini sampai habis. Tulis tajuk dia. Bila tulis tajuk, gariskan. 2 itu saja. Buat nota, tulis dekat buku tulis adab dan akhlak, tulis hari dan juga tarikh. Kemudian yang pertama awak buat yang ini. Tulis tajuk dia, gariskan. Kemudian salin 1 sampai habis. Dan yang kedua, okey, muka surat 44. Buat tajuk dia, garis 1 sampai habis. Kalau tak muat satu muka surat, buat muka surat sebelah dia. Tak perlu tulis tarikh balik. Faham kan? 2 ini saja. Yang ini dengan yang ini. 1 sampai akhir. Itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.